Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, semoga kita sentiasa berada di bawah naungan dan perlindungan Allah daripada segala musibah, bala, ujian yang boleh menyekat kemajuan kita dalam terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita bersama dengan tokoh sahabat yang kedua, iaitu Sayyiduna Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tentu kita mengetahui bahawa setiap di kalangan para sahabat itu ada peristiwa yang khusus berlaku ke atas dirinya berbanding sahabat-sahabat yang lain. Akan ada keadaan-keadaan tertentu dia dengan Nabi SAW dan juga dengan masyarakat sekelilingnya. Maka malam ini kita dengan seorang tokoh yang sangat wajib dikagumi kerana kelainan yang ada pada dirinya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Sayyidina Sa'id bin Amir Al-Jumahi disebut oleh para muarrikhun, sejarawan Islam, bahawa beliau adalah rajulun ishtara al-akhirata bid-dunya wa athara Allah wa rasulahu ala siwahuma. Seorang yang telah membeli akhirat dengan dunianya dan mengutamakan Allah dan Rasulnya berbanding yang lain. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, satu hari pada tahun keempat atau di awal tahun kelima hijrah Nabi SAW, Sayyidina Sa'id bin Amir Al-Jumahi yang ketika itu belum memeluk Islam, seorang anak muda, hadir dalam satu perhimpunan di luar kota Mekah bersama dengan pembesar-pembesar Quraisy dalam satu upacara membalas dendam ke atas seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ini, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, telah diperdaya oleh sekumpulan orang yang datang bertemu Nabi SAW meminta untuk Nabi menghantar kepada mereka sahabat-sahabat yang terkemuka, yang pandai untuk berdakwah, pandai mengajar mereka tentang Islam. Nabi pun tanpa bersangka buruk menghantar 6 orang sahabat ke perkampungan tersebut. Namun dalam perjalanan rupanya mereka ditipu, dikepung, ditangkap kerana Quraisy meletakkan harga yang sangat lumayan ke atas para sahabat Nabi SAW yang ditangkap. Di antara yang sangat dikehendaki oleh mereka ialah Sayyiduna Khubayb bin Adi, kerana dia telah membunuh Al-Harith, yang mana keluarga Al-Harith di kalangan pembesar Quraisy meletakkan harga yang cukup lumayan bagi siapa yang dapat menangkap Khubayb bin Adi. Lalu dia menyaksikan peristiwa yang sangat bagi orang Islam sangat menyedihkan. Adapun bagi Quraisy kufar ketika itu sangat menyeronokkan. Mereka ikat Khubayb, kedua tangannya dan kedua kakinya, lalu dikelar-kelar Khubayb bin Adi sehinggalah dia mati. Sa'id bin Amir melihat ketika itu sebagai seorang anak muda yang belum beriman. Namun setelah selesai peristiwa tersebut, wajah Khubayb bin Adi sentiasa bermain di matanya. Kemana saja dia pergi, dia terbayang betapa tenangnya Khubayb solat 2 rakaat sebelum dia diikat dan dibunuh. Dan betapa bermain-main di telinganya doa yang diangkat tinggi oleh Sayyidina Khubayb bin Adi sebelum dia dibunuh. Katanya, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Ya Allah, Engkau hitung bilangan mereka semua ini. Ya Allah, Engkau bunuhlah mereka semua. Ya Allah, jangan Engkau biarkan seorang pun di kalangan mereka terlepas daripada azab-Mu.
Dan juga Sayyidina Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu taala anhu mendapati Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu memiliki satu akidah yang cukup kuat tersemat di dalam hatinya. Apa akidah tersebut? Iaitu sebelum dia dibunuh, para pembesar Quraisy datang menawarkan kepadanya satu tawaran. Kata mereka, wahai Khubayb, mahu tak jika engkau pulang ke Madinah, bawa Muhammad sebagai ganti kepada kamu. Maknanya balik, pilihlah ajak Muhammad mai ke satu tempat, kami kepung, kami tangkap dia dan kami akan bebaskan kamu. Kamu akan selamat. Kata Sayyidina Khubayb, demi Allah, aku ni, kalau Nabi SAW itu tertusuk kakinya dengan duri yang kecil pun aku dah tak boleh tidur dah. Macam mana aku boleh nak bawa dia serah ke hampa untuk hampa bunuh dia? Bunuhlah aku. Kata Sa'id bin Amir, mendengar peluang yang dilepaskan oleh Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu untuk menyelamatkan dirinya, katanya, demi Allah, akidahnya sangat kuat dan orang yang disayang itu adalah orang yang berada di jalan yang benar. Lantas Allah membuka dadanya untuk dimasuki cahaya iman. Lantas lidahnya dengan ringan melafazkan syahadatain, bahkan dia telah mengumumkan Islamnya di khalayak Quraisy yang ada dan berlepas diri daripada segala kemungkaran dan kekufuran yang sedang dianuti oleh Quraisy. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, berhijrahlah Sa'id bin Amir Al-Jumahi ke Madinah. Dan dia melazimi Nabi SAW bersama dengan Nabi dalam setiap peperangan, bermula daripada peperangan Khaybar. Perang Khaybar ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Dan seterusnya peperangan-peperangan selepas itu, tidak ada satu pun peperangan yang dia terlepas untuk menyertainya. Sehinggalah Nabi SAW wafat. Beliau melazimi pula sahabat Nabi yang merupakan khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian wafat Sayyidina Abu Bakar, dia bersama dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Ada beberapa kisah yang sangat istimewa yang berlaku antara Sayyidina Sa'id bin Amir dan khalifah yang kedua di kalangan Khulafa Ar-Rashidun, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Sayyidina Umar mula dinobatkan, yakni di bai'ah sebagai Amirul Mukminin, Al-Khalifatul Tsani, selepas kewafatan Sayyidina Abu Bakar, datang dalam keadaan bersendirian Sayyidina Sa'id bin Amir Al-Jumahi, seorang anak muda. Dia berjumpa Sayyidina Umar, lalu katanya, ya Umar, ni payah nak cari orang yang mampu bercakap benar di hadapan orang yang sangat berkuasa. Apatah lagi Sayyidina Umar bukan calang-calang, bukan kerana dia zalim, bukan kerana dia keras tak, tapi kerana kedudukan dia yang semua orang tahu siapa Umar ni, seorang yang cukup hebat, cukup baik. Tapi dalam keadaan Umar hebat itu, dalam keadaan Umar itu sangat warak, bertakwa, dia mai juga untuk berpesan kepada Sayyidina Umar. Apa katanya? Dia kata, ya Umar, usika an takhshallaha fin nas. Pertama, aku berpesan kepadamu, wahai Umar, hendaklah engkau takutkan Allah dalam menguruskan manusia. Dan jangan engkau takutkan manusia dalam menguruskan agama Allah. Hak ni yang kita nak pesan juga kepada para pemerintah. Hari ni zaman fitnah yang cukup besar. Kuasa dia boleh main dengan macam-macam benda. Ada orang yang berjanji macam-macam sebelum berkuasa, ketika ada kuasa lain pula dia buat. Kerana apa? Kuasa itu ada satu bagi saya kata satu bencana yang boleh mendatangkan pelbagai perkara yang tidak diduga. Orang yang lurus boleh jadi bengkok. Yang dekat nak bengkok lagi bengkok. Yang duk bengkok dah boleh patah terus. Bahaya kuasanya. Itu Nabi berpesan dengan kita supaya tidak meminta untuk menjadi orang yang berkuasa. Ala kulli hal.
Dan janganlah kata-katamu berlainan dengan tingkah lakumu. Jangan cakap macam lain, buat macam lain. Kerana sebaik-baik kata-kata itu ma saddaqahul fi'lu, apa yang dibenarkan oleh perbuatan. Bila kamu cakap A, perbuatan kamu juga A. Bila B, perbuatan kamu juga B. Janganlah arahan hanya turun ke bawah tapi kamu tidak laksanakan. Janganlah kamu menyuruh orang berbuat baik sedangkan kamu tidak baik. Itu maksud dia. Lalu katanya lagi, wahai Umar, aqim wajhaka liman wallaka Allahu amrahu min ba'idil muslimin wa qaribihim. Hendaklah engkau benar-benar melaksanakan tuntutan kuasamu, yakni jawatan kamu ni kamu mesti benar-benar buat, mesti kamu tunaikan segala urusannya ke atas orang Islam, sama ada dia dekat ataupun jauh, dan hendaklah engkau suka kepada mereka apa yang kau suka kepada diri engkau, dan apa yang kau benci untuk berlaku ke atas dirimu, itu juga kamu kena benci untuk berlaku ke atas diri mereka. Lalu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Sayyidina Umar ni dia dalam memilih orang-orang rapat dia sebagai pembantu dia, gubernur, yang menjaga Baitul Mal dan sebagainya, adalah orang yang warok dan benci kepada jawatan. Di antara yang dalam pemerhatiannya ialah Sa'id bin Amir. Kerana Sa'id bin Amir ni dahulunya seorang yang anak muda yang agak mewah. Bila masuk Islam dia tinggal langsung dah, dia tak mahu. Maka bila mendengar nasihatnya tadi, Sayyidina Umar pun berkata, wahai Sa'id, jika begitu aku nak lantik kamu sebagai gubernur di Homs. Homs satu wilayah yang besar yang ada di Syria hari ini, hampir hancur kerana peperangan yang berlaku. Bila dia dengar Sayyidina Umar nak lantik dia sebagai gubernur, terus dia kata, ya Umar, nasyadtuka Allah alla taftinani. Wahai Umar, aku mohon dengan nama Allah, jangan engkau fitnah aku dengan jawatan ini. Lantas Sayyidina Umar marah. Dia kata, kamu wahai Sa'id, kamu letak urusan ini di atas bahuku, kamu pesan aku dengan pelbagai pesanan, tiba-tiba kamu berpaling, tidak mahu membantu aku. Apa nasihat kamu ni? Maknanya, mai pesan ke mah? Tapi aku nak ajak duk buat dengan aku, tak mahu. Terus Sayyidina Sa'id bin Amir terduduk dan tertunduk. Dia bukanlah datang menegur Sayyidina Umar untuk diberi jawatan, demi Allah, tidak. Tapi Sayyidina Umar dapati padanya ada ciri-ciri kepimpinan yang baik. Lalu kata Sayyidina Umar, demi Allah, aku tak akan tinggalkan kamu. Mesti kamu jadi gubernur di Homs. Dia pun kata, baiklah kalau begitu yang kau hendak. Baik, wahai Sa'id, kata Sayyidina Umar, berapa yang aku patut bagi kepada kamu sebagai gaji gubernur? Dia kata, wa ma af'alu bihi ya Umar. Apa aku nak buat dengan gaji ini, wahai Umar? Cukuplah pemberianku daripada Baitul Mal sebagai sahabat Nabi, sudah melebihi hajatku. Itu dia. Kita Baitul Mal duk bagi tu banyak dah. Tu sarut tambah dah gaji sebagai gubernur. Cukup. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hakikatnya jom kita tengok. Lalu dia pun balik berkemas, bawa anak isteri dia pergi ke Homs. Selepas beberapa ketika, datang sekumpulan penduduk daripada Homs membawa aduan, membawa hajat dan juga senarai orang-orang miskin yang ada di Homs atas arahan Sayyidina Umar. Dia pun pergi. Bukan atas arahan gubernur. Sayyidina Umar dia ada orang dia yang lain pula yang tolong Ricky ni maklumat yang ada di Homs. Sebab apa? Dia nak semua sentiasa berhati-hati. Dia tak mau lagi daripada satu pihak saja. Dia akan letak nama adik-beradik dia, pakcik dia, apa semua. Jadi orang ramai buat kerja tu, bawa mai senarai. Dalam senarai itu, Sayyidina Umar pun pegang senarai itu, dia pun baca Fulan, 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 nama sekian, 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 hingga sampai pada satu nama yang bernama Sa'id bin Amir.
satu nama iaitu Sa'id bin Amir. Lalu Sayyidina Umar tanya, "Wa man Sa'id bin Amir?" Siapa Sa'id bin Amir ni? Orang yang mai itu pun kata, "Amiruna, gubernur kami." "Amirukum faqir?" Sayyidina Umar tanya, "Awak gubernur apa miskin ke?" Sampai nama dia duduk dalam senarai orang miskin. Kan saya saja buh nak tambah pendapatan ke apa? Qalu, kata mereka, "Ya, wallahi innahu latamurru alaihi al-ayyamu at-tiwal wa la yuqadu fi baitihi nar." Demi Allah, benarlah dia seorang yang miskin. Sehingga ada hari-hari yang panjang berlalu, sedang di rumahnya tidak ada api dinyalakan. Maknanya, tak masak apa kecuali makan tamar lagu tu. Sayyidina Umar pun menangis. Hingga air matanya membasahi janggutnya, mengenangkan, awak Sa'id ni. Hari tu bila aku tanya dia, berapa yang patut aku bagi? Anak hang berapa? Isteri hang berapa? Sehari makan banyak mana? Dia tak mau. Dia kata dia cukup dah. Subhanallah. Lalu Sayyidina Umar pun ambil 1000 dinar, letak dalam uncang yang khusus, bagi kepada orang Homs. Kata dia, pulang dengan uncang ini. Kirim salam aku kepadanya. Katakan kepadanya, ini adalah pemberian Sayyidina Umar supaya dia dapat membantu untuk meneruskan kehidupannya dengan baik. Dari jauh, Sayyidina Sa'id bin Amir menunggu kedatangan orang-orang yang diutus ke Madinah. Daripada jauh itu, dia telah melihat ada satu uncang yang khusus dipegang oleh salah seorang mereka. Lalu, daripada jauh itu dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dia nampak ada uncang duk pegang. Kawan tu duk metala kat rumah dia. Dia dah kata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Isteri dia dalam rumah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Moga Allah beri kepada kita isteri yang bantu kita. Isteri Sayyid Sa'id bin Amir seorang yang sangat hebat. Dia bila dengar suami dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia pun tanya, "Wahai suamiku, apa yang berlaku? Adakah Sayyidina Umar Amirul Mukminin telah wafat hingga kau sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Dia kata, "Tak. Ujian lagi besar pada tu." Habis tu, adakah tentera Islam yang diutus untuk berperang kalah, tewas? Dia kata, "Tak. Lagi besar pada tu." Habis tu, apa yang lagi besar tu? Bencana apa yang lebih besar? Katanya, telah masuk ke atasku dunia untuk merosakkan akhiratku. Dan fitnah telah datang ke rumahku, ya Allah. Kita kalau orang main buat duit seronok lah. Kan? Kalau biasa-biasa salam lagu tu, kita depar tangan. Orang kata jangan salam pun ikut aku nak peluk lah. Sebab apa? Duit. Duit. Dalam keadaan kita ada duit banyak dah pun, orang bagi duit kita seronok je. Sungguh, tu halnya kita. Ni tak ada duit. Kadang-kadang dapur tak menyala langsung. Pun bila nampak orang bawa main duit, dia dah mengucap panjang dah. Ya Rab. Lalu, kata isterinya, "Kalau begitu, takhallas minha." Bebaskanlah dirimu daripadanya. Kata suaminya, "Boleh tak, wahai isteriku, engkau bantu aku untuk melakukan perkara tersebut?" Isterinya kata, "Ya, boleh." Bini pun kemas. Suami kata, "Boleh tak tolong abang pergi edak sat dinar-dinar ni pergi ke orang lain?" Ini kata, "Boleh bang, tak ada masalah." Tu tak ada apa di rumah. Allah. Kita rantai ada 2 dah abang kata, "Jom pergi tengok rantai satu lagi." "Jom abang." Hak selalu bersiap lambat tu, jadi lagi cepat. Hak duk bersiap 20 minit. 2 minit bersiap dah sebab apa? Tengok rantai. Kan? Kasut ada banyak dah. Ya, orang lelaki pun lagu tu kat lah. Gila apa pun, dia akan himpun banyak. Ya Rab, isteri pun ambil dinar-dinar yang dalam uncang itu, diberi kepada isterinya dengan senarai nama orang miskin. Dia kata, "Pergilah hantar ke rumah mereka." Ya Rab. Satu mauqif atau pendirian yang cukup hebat daripada Sa'id bin Amir dan isterinya radhiyallahu taala anhum. Kemudian satu peristiwa yang
lagi hebat berlaku. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu di antara sistem pemerintahannya atau cara dia mentadbir ialah selepas beberapa ketika dia lantik gubernur dan diutus ke wilayah-wilayah di bawah penguasaan Islam, dia akan pergi melawat dia. Lawatan ni bukan biasa-biasa, bukan pergi melawat duduk dalam wisma ke, dalam bilik aircon ke apa dak. Lawatan dia ialah dia akan panggil penduduk kampung, penduduk wilayah tu mai berimpun, dia akan letak gubernur dia di sebelah dia. Duduk sebelah kanan dia gubernur. Lalu apa dia buat? Dia akan tanya orang ramai. Hampa nak mengadu apa pasal gubernur hampa ni? Hak aku lantik hantar mai kat hampa ni. Hampa nak kata apa pasal dia? Hampa mengadu. Oi, payah kan? Payah. Kita ialah nasib kita lah kan. Politik kita ni dekat pilihan raya nampak. Lepas pilihan raya apa nak nampak? Tu pun habaq kami jiwa rakyat lah apa semua. Yalah. Ala kulli hal habuan kita. Kalau sungguh-sungguh berani ramai, hampa letak dia tuan tu, hampa panggil tak orang kampung keluar, tanya tak ni pernah mai dak rumah kami? Pernah mai sembahyang dak ke masjid kami? Tengok lagu mana sat keadaan kami. Kenapa itu tugas mereka? Ala kulli hal. Politik itu pelbagai rencah dan ragam. Maka Sayyidina Umar pun umum. Wahai penduduk Homs, esok mau pakat mai untuk mengadu hal tentang gubernurku, tentang wilayah hampa ni. Apa yang kurang, apa yang tak cukup. Esok pakat impun Nabi. Nabi pun, Sayyidina Umar pun tanya, kaifa wajadtum amirakum? Macam mana? Ni dah berapa lama dah Sa'id jadi gubernur hampa ni? Apa pandangan hampa terhadap dia? Kata orang ramai, kami nak mengadu 4 perkara tentangnya kepada kamu, wahai Amirul Mukminin. Setiap satu lebih besar berbanding yang lain. Oh, tu dia. 1 sampai 4 tu, 1 besar dah. Nombor 2 lagi besar, 3 lagi besar, 4 lagi besar. Sayyidina Umar pun berasa bimbang. Dia kata, aku perasan yang aku pilih ni elok dah. Tapi ada 4 benda hak besar-besar ni, apa cerita dia? Lalu, dia pun tanya, baik, apakah perkara yang pertama yang kamu nak mengadu? Kata mereka, pertama, Sa'id ini, dia tak akan keluar melawat kami sehinggalah matahari dah terik dah. Yang ke sebelah, lagu tu baru dia keluar. Pagi-pagi kami pun tak tahu dia buat apa. Pasal dia keluar lambat dari rumah dia. Kata Sayyidina Umar, aku pun kalih ke arahnya dan bertanya, وَمَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ يَا سَعِيد? Han nak jawab apa? Sa'id. Han nak jawab apa tu? Dia kata, awak keluar lambat. Dia tengok mereka, perhati mereka, tanya urusan mereka. Sayyidina Sa'id bin Amir diam. Dan dia berkata dengan perlahan kepada Sayyidina Umar, demi Allah, aku sangat benci untuk menyebut perkara ini. Tapi kerana ia satu keperluan untuk menerangkan keadaan yang sebenar, maka aku kena cakap juga. Sesungguhnya aku tidak ada pembantu rumah seorang pun. Khadam tak ada. Halnya kalau orang biasa pun ada hamba sahaya atau khadam. Apatah lagi kalau gubernur. Tentulah kalau kita orang yang berkuasa, ada jaga guard, jadi pak guard, ada tukang masak, tukang buang sampah lah. Setiausaha saja pun ramai. 3-4 orang setiausaha saja. Tapi gubernur ni dia kata, demi Allah, laisa li ahli khadim. Tak ada pembantu. Maka akulah akan bangun setiap pagi. Aku akan uli tepung hingga menjadi duh. Kemudian aku tunggu sebentar sehingga dia kembang elok. Lalu aku canai jadi roti. Kemudian aku berwuduk dan aku keluar untuk menjadi imam. Solat kepada orang ramai. Kemudian aku pulang dan aku bakar pula. Nyala api pula. Yalah kita tekan gas lagu tu. Bakar api bagi menyala. Bakar pula roti. Jamu anak dengan isteri sehingga matahari dah naik. Barulah aku keluar bertemu dengan mereka. Minta maaflah jika perbuatan aku itu menjejaskan mereka.
Mereka pun kata, baik, tak apa, tak ada masalah. Kami faham dah lah ni, alhamdulillah. Baik, kemudian yang kedua apa? Dia berkata yang kedua dia ni, kalau waktu malam kami main rumah dia, langsung dia tak mau jawab. Kata Sayyidina Umar, wahai Sa'id, awak lah. Apa masalah hang malam-malam? Kata Sa'id, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, aku telah memberikan siangku kepada mereka dan malam aku nak bagi kepada Allah. Lalu aku tidak boleh menyahut lagi panggilan manusia. Mereka pun redha. Maknanya malam, panjang malam dia akan bermunajat, bertahajud kepada Allah. Yang ketiga, apa nak ngadu apa lagi? Dia berkata dia ni dalam sebulan, satu hari dia takkan keluar rumah. Pula. Tu, sehari tak keluar rumah. Maknanya sehari kami tak nampak muka dia. Tak ada cuti lah cara dia. Tak ada cuti. Dia kata ni awak pula Sa'id. Pergi cuti tang mana ni? Sehari tak keluar jumpa rakyat langsung. Dia kata wahai Umar, ya Amirul Mukminin, laisa li khadim. Aku tidak ada khadam dan aku tidak ada satu pakaian yang elok untuk aku pakai bertemu dengan orang ramai kecuali sehelai ni saja. Mereka adalah baju luar mereka tu. Hak dalam ni biasalah. Hak biasa tu tak sesuai lah jumpa orang ramai kena pakai baju gubernur untuk keluar. Yang tu ada selai sahaja. Lalu setiap sebulan aku akan basuh sekali dan dia tak akan kering hinggalah di waktu petang minta maaf. Hingga bila kering baru aku pakai semula keesokan harinya. Baik, yang keempat apa? Yang keempat kata mereka, dia kadang-kadang bila duduk dengan kami, tiba-tiba dia pengsan. Jaga pula, tak lagi pengsan pula. Jaga pula, tak lagi pengsan pula. Kami ni bimbang, dia ni ada penyakit apa? Kami tidak mahu gubernur yang memiliki penyakit yang aneh begini. Lalu kata Sa'id bin Amir, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah menyaksikan bagaimana Khubayb bin Adi dibunuh dengan begitu dahsyat, diseksa dengan begitu teruk oleh Quraisy, dan ketika itu aku menyaksikan dengan kedua mataku tanpa aku berkata apa, tanpa aku menolongnya. Demi Allah, bila aku teringatkan akan penyiksaan ke atas Khubayb bin Adi, aku merasakan Allah akan segera membalasku, segera menurunkan azab ke atasku. Kerana aku tidak membantunya, maka kerana aku begitu takut, aku akan pingsan. Tu, walau dia waktu tu dia belum Islam. Kalau dia Islam pun dia nak tolong macam mana? Kerana Quraisy terlalu ramai. Tapi itu menjadikannya orang yang sangat takut atas suatu perbuatan yang di luar kemampuannya untuk dia lakukan. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, rasa takutnya terhadap Allah begitu tinggi sekali. Lalu kata Sayyidina Umar, demi Allah, alhamdulillahilladzi lam yukhayyib zanni bih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menyebabkan sangkaanku tersasar tentangnya. Benarlah Sa'id ni seorang yang baik. Lalu kata Sayyidina Umar, ambillah 1000 dinar ini, gunakanlah untuk urusan dan hajatmu. Kata Sa'id bin Amir dalam keadaan memandang ke arah isterinya, sudah cukup bagiku wahai Amirul Mukminin. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu aku akan sambung lagi tempoh kamu sebagai gubernur. Tambah lagi penggan jadi gubernur. Kata Sa'id, demi Allah, takat hari ni saja aku jadi gubernur, Assalamualaikum, dia bawa isteri dia balik rumah, ambil barang, terus balik Madinah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Maksud dia apa? Dia tak suka yang tu. Dia tak mau jadi masyhur. Bahkan dia berasa alangkah ruginya dia kerana telah membuka rahsia-rahsia peribadinya. Dia tak mau orang tahu dia kuat bangun malam, dia buat sendiri kerja-kerja rumah, dia takut sangat kepada Allah, dia tak mau orang tahu. Tapi kerana keadaan itu mendesak dia untuk memberitahu. Lalu bila ditawarkan semula kuasa oleh Sayyidina Umar, dia kata, cukuplah apa yang telah aku tanggung dan pikul sebelum ini. Lalu dia pulang semula ke Madinah Al-Munawwarah radhiyallahu
عن سعيد بن عامر الجمحي فقد كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. Alangkah redanya Allah terhadap Sa'id bin Amir. Sungguh dia adalah di antara orang yang mendahulukan orang lain berbanding dirinya walaupun dia sendiri dalam kesusahan. Dan umpan dirahmati Allah. Moga-moga ada sedikit semangat yang kuat, yang hebat yang ada pada diri Sa'id bin Amir al-Jumahi itu dapat kita ambil untuk menjadi orang yang kuat di hadapan cabaran, dugaan. Ya, saya yang bercakap ini, cabaran dan fitnah terlalu besar. Dengan harta, dengan kedudukan, ya bukan besar sangat pun. Bukan ada apa sangat pun. Mengelola sebuah sekolah, tapi kadang-kadang dia berasa, macam kata, aku ada sekolah. Tu kadang-kadang iblis, syaitan dia main lagu tu. Kita berasa kita lah yang hebat, kita yang lebih pandai. Ini semua gangguan-gangguan. Yang bagi mereka, itulah gangguan kecil. Lebih kita, gangguan kita itu adalah sangat besar. InsyaAllah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala meredai mereka, merahmati kita dan mengampuni segala dosa kita dan memberi kekuatan untuk kita meniru sedikit sebanyak gaya hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah, sehingga bertemu semula pada keesokan hari dengan seorang lagi tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyiduna At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Ada peristiwa yang menarik yang lain daripada yang berlaku ke atas sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.